saya terlibat dengan marking ketah. 2 minggu lepas saya ke KL Shah Alam untuk taklimat tu. Lepas tu minggu lepas taklimat bersama pemeriksa pula. So minggu ni baru ada kesempatan untuk buat kelas sambung. Jadi kejap Jadi kita nak sambung semula. Kita terhenti hari tu apabila masuk bab 2 iaitu tekanan dalam cecair. So hari ni kita nak sambung lagi dengan subtopik 2.2, tekanan atmosfera. Change layout kejap. Okay, so saya share kejap. Okay, so subtopik 2.2, tekanan atmosfera. Okay, kalau minggu lepas kita belajar pasal tekanan dalam cecair. Okay, tekanan dalam cecair tu paling penting kita kena ingat rumus dia lah. P sama dengan H rho G ya. So tekanan dalam cecair ni dia bergantung kepada kedalaman, ketumpatan cecair dengan pecutan graviti. So ni pun lebih kurang sama juga dengan tekanan cecair, cuma kita lebih kepada udara lah. Okay. Udara ni salah satu daripada bendalih, benda yang boleh mengalir, boleh bergerak. So dia tak jauh mana daripada tekanan dalam cecair. Sebab cecair pun bendalih juga. Okay. Kenapa? Macam mana boleh berlakunya tekanan atmosfera? Okey, ni katakanlah ni bumi. Bumi ya. Bumi. Bumi tu pula di permukaan dia tu ada satu lapisan, nama dia lapisan atmosfera. Yang mana lapisan atmosfera tu terdiri daripada udara-udara, gas-gas, habuk-habuk ataupun apa lagi? Asap-asap, yang mana semua objek yang saya sebut tadi tu adalah sejenis jirim. Bila jirim, dia ada jisim. Okey. Bila ada jisim, dia akan terpengaruh oleh tarikan graviti. Okey. Dan kalau kita saya ambil satu bekas udara, saya letak dalam kotak bekas yang segi empat gitu. Okey. Saya letak udara ni dalam satu bekas. Okey, diperhatikan molekul-molekul udara dia banyak berkumpul di bawah. Sebab dia ada jisim kan, dia berkumpul bawah. Jadi di bahagian bawah ni molekul-molekul udara padat berbanding dengan molekul-molekul udara yang berada di bahagian belah atas. Okey, dia banyak berkumpul belah bawah. Macam belon lah, kalau kita letak kita isi udara, belon tu akan turun ke bawah. Disebabkan apa? Sebabkan molekul udara tu ada jisim dan dia tertarik kepada tarikan graviti, dia turun ke bawah, banyak ke bawah. Okey. Jadi bila banyak molekul-molekul udara berada di bahagian bawah dan dia mengenakan berat ataupun daya W ke satu permukaan, maka dia akan menghasilkan tekanan. Sebab tekanan ni rumus asal dia P sama dengan F per A. F tu adalah daya, A tu luas permukaan. Maksudnya daya yang dikenakan ke atas satu luas permukaan. Tekanan tu. Jadi berat udara ni, daya mewakili berat kan satu quantity vector. Berat adalah daya. Okey. Berat adalah sejenis daya juga. So dia berat, molekul-molekul udara ni dia menekan ke atas satu permukaan, maka terhasillah
satu tekanan yang kita panggil tekanan atmosfera. Okey, jadi tekanan atmosfera ni semakin dia mendekati pusat bumi, semakin tinggi tekanan. So kalau kita berada pada atas gunung, tekanan dia lebih rendah lah berbanding tekanan berada di paras air laut ni. Kalau kita duduk di permukaan bumi biasa sekarang ni, rumah kita ni, tekanan dia lebih tinggi daripada tekanan atmosfera di gunung. Sebab tu kalau siapa uh, yang pernah naik gunung ataupun pernah naik bukit ke tempat-tempat tanah tinggi, okey, kalau kita masuk air ataupun kalau kita rebus air tau, uh, di atas gunung, okey, suhu dia 100 darjah Celsius juga. Tapi masa kita nak ambil untuk panaskan air tu sangat cepat. Kita panas kejap air tu dah gelegok. Sebab apa? Sebab molekul-molekul air mudah terbebas ke udara ataupun mudah dia keluar ke udara tanpa sebarang tekanan. Kalau sebelum ni, kalau bekas air, kata kita duduk bekas air tak? Ni air. Molekul-molekul air ni, H2O tu, nak terbebas ke udara agak sukar. Sebab apa? Tekanan yang digunakan atmosfera ni tinggi di permukaan. Di permukaan bumi. Kalau kita naik atas gunung, tekanan dia rendah. Jadi, molekul-molekul air ni senang untuk terbebas keluar. Senang dia terbebas keluar. Maka dia cepatlah dia mendidih. Kalau kita masuk air, memang sekejap ya atas gunung. Tapi dia cepat sejuk, cepat panas dan cepat sejuk berbanding dengan di permukaan bumi. Okay? Jadi bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal yang terdiri daripada pelbagai jenis gas. Lapisan udara ini mempunyai berat dan menggunakan tekanan ke atas permukaan bumi. Semua objek berada di dalamnya. Oleh itu, semua objek yang berada di permukaan bumi mengalami tekanan atmosfera, termasuklah manusia. Sekarang ni kita dah terbiasa dengan tekanan atmosfera di permukaan. Apa akan jadi kalau kita keluar ke luar pada atmosfera, yang mana tekanan tu jadi sifar. Okay, tekanan atmosfera ni kalau kebiasaan dia, nilai dia 101300 Pascal permukaan bumi. 101300 Pascal. Tiba-tiba kita dah terbiasa dengan tekanan ni. Tiba-tiba kita keluar daripada tekanan atmosfera ni, keluar daripada tekanan atmosfera, duduk di planet mana-mana, kalau tak ada udara, dia akan jadi 0 Pascal. Apa akan jadi pada badan manusia? Sedangkan kalau kita katakanlah awak naik kereta daripada ni pergi ke nak pergi ke Pantai Barat lah, contoh awak nak pergi ke Pantai Barat, sampai di puncak Titi Wangsa tu awak terasa telinga awak bengang, kaki bunyi lah, bengang. Sebab apa? Kita dah mengalami perubahan tekanan atmosfera. Jadi badan kita ni dah terbiasa dengan tekanan atmosfera di tempat kita duduk tu. Tiba-tiba kita naik ke tanah tinggi, kita akan rasa ketidakselesaan dalam telinga kita sebab perubahan yang berlaku. Itu perubahan sikit. Apa akan jadi kalau kita keluar daripada atmosfera bumi, jadi tekanan dia kosong tu, 0 Pascal. Tak ada tekanan di luar atmosfera tu. Sebab tak ada udara. Kalau kita dok pakai dengan pakaian angkasawan tu, tekanan dalam badan kita terlalu tinggi berbanding dengan tekanan di luar, boleh menyebabkan darah akan keluar melalui liang-liang roma. Darah, sebab dalam badan kita ada tekanan darah, jantung yang sentiasa mengepam, pam. Tiba-tiba tekanan di luar tu sangatlah rendah. Jadi masa dia pam tu boleh pecah salur darah kita dan darah akan keluar.
Kalau kita tak pakai pakaian angkasawan. Sama juga kalau kita masuk dalam air, termasuk dalam air yang terlalu dalam. Tak? Semakin dalam kita masuk dalam air, semakin tinggi tekanan dia. Pada satu tahap tu kita pergi, tekanan terlalu tinggi, kita akan jadi penyek masa tu. Tak? Pada kita tak berupaya lagi nak menampung tekanan di luar yang lebih tinggi. Itu beza dia. Okey. Nilai tekanan atmosfera. Nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. Okey, biasa kita guna satu alat untuk mengukur tekanan iaitu barometer. Okey, alat nak ukur tekanan atmosfera ni macam barometer ni banyak digunakan oleh pendaki, banyak digunakan oleh ahli-ahli kaji cuaca. Ahli-ahli kaji cuaca tu macam mana dia boleh tahu tempat tu akan hujan tu semua. Dia kaji dengan perubahan tekanan. Tekanan mula-mula tekanan tu banyak ni. Tiba-tiba tekanan menjadi rendah. Mungkin sesuatu akan nak mari. Contohnya. Adalah kajian-kajian dia tu. Kalau tekanan mula-mula siang hari tu rendah. Tiba-tiba semakin lama semakin bertambah tekanan. Okey, itu nak menunjukkan hari akan hujan contohnya. Tak? Itu ilmu-ilmu yang perlu ada pada ahli-ahli kaji cuaca. Jadi, ahli kaji cuaca ni dia sangat rapat dengan alatan nama dia barometer ataupun manometer. Alat-alat yang mengukur tekanan atmosfera. Okey, dalam alat tu kebanyakan dia akan guna merkuri lah. Sebab apa? Sebab merkuri ni dia berat ataupun dia ketumpatan dia tinggi. Jadi perubahan yang nampak tu kita boleh nampak. Kalau tekanan semakin bertambah, merkuri tu akan naik. Sebab tekanan atmosfera tu menekan merkuri tu supaya naik. Okey. Kita nak guna air pun boleh sebagai alat pengukur, tapi air ni dia tak nampak sangat perubahan dia. Dia lebih sesuai kita guna merkuri. Merkuri kalau perubahan sikit pun dia dah nampak. Lagi satu, merkuri ni dia legap. Dia berwarna. Jadi perubahan kenaikan dia tu kita boleh nampak. Berbanding dengan air ni luksina. Kalau perubahan pun kita tak nampak. Biasanya kita ambil cecair berwarna lah. Tak semestinya merkuri saja. Merkuri ni universal. Kita guna seluruh dunia. Kalau ada satu lagi, minyak parafin yang berwarna merah tu boleh guna juga. Okay. Pada awalnya, tiub kaca itu diisi dengan merkuri sehingga penuh, ditutup dengan penutup seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.10A. Okay. Lepas tu, dia letak dalam mangkuk. Okay. Jadi mangkuk dalam ni, tekanan atmosfera ni akan menekan. Ni. Sehinggalah merkuri ni naik ni. Dalam ni tiada udara, vacuum. Bila vacuum, tekanan dia sifar. Jadi tekanan tu akan naik sehinggalah dapat satu ketinggian. Ketinggian ni katakanlah 760 mm. Jadi tekanan atmosfera pada masa tu adalah 760 mm Hg. Hg tu milimeter raksa ataupun milimeter merkuri. Hg tu merkuri Okay. Dan kalau tekanan tu tak berubah, kita boleh hejah ni. Dia pun tak berubah ketinggian dia. Kalau 760 lah. Walaupun kalau saya ada vacuum, okey, saya ada sini merkuri, lepas tu saya letak tiub. Okey, walaupun tiub ni panjang, ketinggian merkuri tu tetap 760. Sebab tekanan atmosfera tak berubah. Kalau saya sengitkan dia pun, duduk gini,
Dia tetap 760 ni. 760 mm. Sini ni ruang kosong. Ruang kosong. Ruang kosong tu ruang vacuum lah, tak ada udara. So kita terbalik ke, tungging ke, dia tetap panjang dia 760 mm. Kalau tekanan situ 760. Kalau kita naik atas gunung, dia akan jadi berubah lah. Semakin rendah lah. Mungkin dalam 500 mm. Tekanan yang rendah. Okey, tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan Merkuri dan mangkuk menyokong terus Merkuri itu. Ketinggian turus Merkuri bergantung kepada magnitud tekanan atmosfera. Ini saya kata tadi. Ketinggian tu, ketinggian tempat tu dia akan tetap 760 lah. Kalau kita balik turun, dia tetap tinggi dia 760. Tapi kalau kita ubah ke tempat lain, ketinggian dia berbeza lah. Okey, jadi ni salah satu daripada bacaan 760 mm Hg. Sebelum ni kita belajar kalau tekanan dalam unit Pascal. So kita kena ubah. Kita boleh ubah 760 mm Hg bersamaan dengan berapa Pascal. Okey, cara nak ubah dia mudah saja. Kita berbalik kepada topik 2.1, tekanan dalam cecair dan Merkuri ni adalah salah satu cecair. Jadi dia boleh bergantung dengan persamaan tekanan dalam cecair, iaitu P sama dengan H rho G. Okey, jadi H dia ni adalah 760 mm. 760 mm bersamaan dengan 0.76 meter. Tak? Dan rho ni adalah ketumpatan Merkuri. Ketumpatan Merkuri sini. Ketumpatan Merkuri adalah 1.36 darab 10 kuasa 4. Awak jangan pusing. Ketumpatan Merkuri ni dia akan beri dalam soalan periksa. Okey. Jadi masuk dalam rumus masing-masing ni 760 tadi bersamaan dengan 0.76. Kita letak sini dekat H ketinggian dia dan G 9.81. Maka kita dapatlah tekanan atmosfera 760 mm Hg sama dengan 101,396 Pascal. 101,396 ataupun kalau kita buat dalam untuk piawai 1.01396 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey. Tekanan atmosfera boleh berubah mengikut perubahan cuaca. Sebab tu perubahan cuaca ni dia akan menyebabkan berlaku perubahan tekanan atmosfera. Selain itu, udara semakin tipis pada altitud tinggi juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi rendah. Semakin tinggi kita naik ke atas, semakin rendahlah dia. Okey, alatan-alatan yang digunakan, yang pertama barometer 14. Barometer. Dia sama juga. Tadi tu barometer asas di barometer 14, dalam ni dia ada Merkuri. Okey. Lepas tu tekanan atmosfera ni lah yang akan menekan Merkuri tu supaya naik, dan kita boleh buat bacaan pada meter atas ni. Atas ni ada bacaan dia. Okey. Barometer 14 mempunyai satu ketinggian hampir 1 meter. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Okey, ini biasa digunakan oleh pendaki, barometer juga. Nama dia barometer aneroid. Dia bulat gitu je. Dalam dia ada kotak logam separa. Kotak logam kotak logam separa vacuum. Okey. So, perubahan kecil yang berlaku diperlihatkan pada pada meter dia ni. So, dia akan jadi, kalau separa logam tu kena tekan,
dia akan geruk meter ni, dia geruk. Okay. Barometer sesuai digunakan di rumah, kapal, dalam kapal, pesawat udara untuk memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Okay. Okey, ni beza antara barometer 14 dengan barometer Android. Barometer Android ni banyak digunakan di rumah-rumah. Okey, barometer 14 digunakan di pusat kaji cuaca yang mana dia lebih tepat lah. Okey, barometer 14 ni kejituan dia sangat tinggi berbanding dengan barometer Android. Barometer Android ni kita banyak ada ralat jugalah. Maksudnya kita boleh dapatkan nilai tu hanya anggaran sahaja. Kalau barometer 14 tu anggaran yang sangat tepat. Okey. Cuma alat tu besar, nak bawa pergi mana-mana payah. Dalam mak-mak pun ada barometer 14. Barometer Android ni dia bulat gitu je, dia boleh bawa pergi mana-mana. So, barometer 14 ni mengambil masa yang lama untuk memberi bacaan tekanan atmosfera. Lama tu maksudnya dia perlukan masa untuk tengok pergerakan dia tu. Lama-lama dia berhenti pada tu. Ni kalau kita boleh tengok tu, contohnya pada jam. Pada jam ni contoh, jam ada barometer, contoh kita boleh tengok bacaan atmosfera. So, dia ketepatan dia tak berapa tepat lah berbanding barometer 14. Tengok dia plus minus 0.1. Ni plus minus 1. Banyak lah. Okey, menyelesaikan masalah kehidupan harian melibatkan pelbagai unit tekanan. Okey. Barometer tu pula dia banyak jenis. Kalau setengah negara ada guna Pascal. Ada setengah negara ada guna mmHg. Ada setengah negara guna millibar, ambar. Okey. Ataupun kalau sebelum ni kita belajar dalam tekanan dalam cecair tu dia guna meter air. Meter air. Okey. Unit tekanan. Tapi kita boleh tukarkan kepada satu unit. Maksudnya milimeter Hg ni boleh tukar ke Pascal, meter air ni pun boleh tukar ke Pascal, milibar ni pun boleh tukar ke Pascal. Tak ada masalah. Dia boleh tukar gitu tukar gitu-gitu. Okey, yang biasa diguna oleh semua negara adalah unit Pascal. Okey, dia adalah unit SI. Digunakan dalam bidang sains. Nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal dulu sebelum diganti dalam rumus fizik. Rumus fizik tu semua guna unit Pascal. So maksudnya kalau kita nak guna unit lain untuk pengiraan dalam rumus tak tepat lah. Okay. Tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu adalah 60,000 Pascal. Berbanding di permukaan bumi biasanya 101,300. Tengok. 113,000 bila kita naik di puncak Gunung Kinabalu jadi 60,000. Banyak tu perubahan dia. Jadi awak kena bersedia dengan perubahan tekanan. Macam mana nak bersedia? Kita kena pakai baju yang tebal, kita kena pakai penutup telinga, mengelakkan telinga kita daripada bengang. Kalau awak pergi ke klinik ataupun hospital, sebelum buat rawatan tu biasa dia akan cek darah dulu. Okey, cek darah tu nak mengenal pasti tekanan darah awak. Dan result dia semua ditunjukkan dalam unit milimeter Hg. Ditunjuk dalam unit milimeter Hg. Supaya dia selaras. Okey. Kalau tekanan darah biasanya semua negara menggunakan milimeter Hg ya. Okey. Ada bacaan dia tengok atas 120, bawah 80. Dia ada lebih pada tahap dia kategori darah tinggi, bawah pada tahap tu kategori darah rendah. Adalah kena cek balik tu. Boleh Google berapa tekanan darah kita yang dikatakan darah tinggi. Okey.
Okey, next. Yang kedua, meter air. Okey, meter air ni biasa dia adalah unit metrik digunakan untuk tekanan air dalam laut, takungan air dan empangan. Okey, tekanan air dalam empangan vakum adalah 150 meter H2O. Okey, macam mana nak tukar kepada 150 sekarang ni bacaan tekanan empangan ni 150. P empangan sama dengan 150 meter H2O, meter air. Jadi kita nak tukar kepada berapa PA. PA. Pascal. Jadi macam mana kita nak tukar? Meter air ni, air adalah cecair. So kita kena guna P sama dengan H rho G juga. H dia 150 meter. Rho air adalah 1000. Dan G 9.81. So tekanan dalam unit Pascal adalah 150 darab 1000 darab 9.81. So tekanan tu adalah 147 1,500 Pascal. Okey. Tekanan tekanan air tu adalah 147,100 1,471,500 Pascal. Bayangkan, kita biasa hidup 101300. Tiba-tiba tekanan tu berubah menjadi 1 juta. 100,000 berubah jadi 1 juta. Kalau awak duduk dalam empangan bakun tu bagaimana agaknya? Mungkin boleh penyek awak. Tekanan dia terlalu tinggi. Milibar pula. Milibar ni mudah saja tukar dia. 100 Pascal sama dengan 1 milibar. 1 milibar. So tadi kalau 1300 berapa dah? Tak ingat 1,1300 Pascal tekanan atmosfera. Kalau tukar kepada milibar, dia akan jadi 1013 saja. M-bar. Sebab dia ni 100 bersamaan 1. Jadi kalau kita nak tukar ni, 100 ni kita buang kosong-kosong, tinggal 1013 milibar. Untuk penukaran unit lah. Okey, bacaan tekanan darah. Kita besar sikit. Bacaan tekanan darah pesakit adalah 160/100. Berapakah tekanan 160 mm Hg dalam unit Pascal? Okey. 160 mm Hg dia nak suruh tukar kepada berapa Pascal lah. So ni Hg tu mercury. Mercury adalah cecair. So kita kena ingat rumus bagi cair P sama dengan H rho G. H dia 160 mm. 160 mm tu bersamaan dengan 0.16 meter darab dengan rho dia adalah 1.36. Ni ada dalam soalan, biasanya dia akan beri darab 10 kuasa 4 darab dengan G 9.81. So tekanan dia adalah 0.16 darab dengan 1.36 kuasa 4
darab dengan 9.81. So, tekanan dia adalah 91,346 poin 56. Cikgu, 9.81 tu memang akan V Tu apa, pecutan graviti. Pecutan graviti tu memang dia beri lah. Tak apa hafal je. G sama dengan 981. Okey, 21,346 Pascal. Okey. Ataupun 2.13 darab 10 kuasa 4 Pascal. Itu tekanan darah lah kalau kita nak tukar. Okey, next, tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok adalah 3.6 darab 10 kuasa 5. Berapakah tekanan maksimum dalam unit meter air? Jadi, kita dalam Pascal nak tukar kepada meter air. PA 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal, kita nak tukar kepada meter air H2O. Berapa sini? Okey, jadi kita ada 3.6 darab 10 kuasa 5 sama dengan H rho G. Rho ni 1000, G tu 9.81. Berapa H ni? So kita kena tukar. H sama dengan 3.6 darab 10 kuasa 5 per dengan 9810. Ni. So jawapan dia 3.6 eksponen 5 bahagi 9810. Okey, jawapan dia adalah 36.7 meter H2O. So 36.7 meter air. Cara nak tukar dia iaitu ketinggian. Okey, kesan tekanan atmosfera pada altitud tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, pada altitud yang semakin tinggi, udara semakin nipis menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Peratus oksigen dalam udara semakin berkurang. Semakin kita naik tinggi, udara semakin berkurang, ketumpatan dia semakin berkurang, peratus oksigen pun semakin berkurang. Jadi kita akan mengalami kadar pernafasan tercungak-cungak tu. Kadar pernafasan meningkat. Sebab apa? Penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang. Kadar metabolisme kita meningkat. Hilang selera makan, dehidrasi, fikiran menjadi tidak jelas. Kalau kita naik ke permukaan yang lebih tinggi lah. Sebab tu kalau kita nak mendaki mana-mana, kita kena training. Tak boleh kita terus daripada kita duduk Malaysia tu nak pergi ke gunung apa, gunung Everest nak boleh. Kita kena training sikit lah. Sebab apa? Sebab kalau kita terus tukar, dia akan jadi kadar pernafasan dia meningkat lah. Okay. Oksigen kita tak biasa. Macam awak tengok cerita Superman. Pernah tengok cerita Man of Steel? Pernah tengok? Siapa pernah tengok Man of Steel? Superman. Pernah, cikgu. Dah. Okey. Kalau awak tengok cerita tu, Superman ni dia boleh terbang di permukaan bumi. Sebab apa? Sebab di planet dia, dia kata tekanan sangat tinggi di planet dia. Bila dia mari ke bumi, dia kata
tekanan atmosfera di bumi ni rendah. Jadi dia rasa diri dia terlalu ringan di bumi. Maka dia boleh terbang. Nah. Kalau awak tengok Man of Steel hak baru ni, bukan hak baru, 4-5 tahun dah, baru pun. Uh, Orang planet dia tu mari cari dia tu di bumi. Tak? Bila dia sampai di bumi, dia tak boleh tahan dengan tekanan atmosfera bumi, dia jadi lemah. Kalau awak tengok. Sebab Superman ni dah lama dia duduk di bumi, so dia dah terbiasa, tak ada masalah. Hot planet dia tu mari dia akan jadi lemah. So dia perlukan pakaian yang boleh menahan tekanan tu lah. Sekejap lah anak saya nangis. Diam. Ya, sekejap. Okey, kita sambung. Pendaki gunung kena buat persediaan latihan fizikal sebelum mendaki. Menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitud, tekanan darah dan suhu badan. Okey. Mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelak dehidrasi. Okey, ni tips untuk mendaki gunung lah. Okey, kita tak boleh hari ni nak pergi naik gunung Everest lah, boleh pergi lah, terus pergi, tak boleh. Kita kena naik gunung yang rendah-rendah dulu, gunung-gunung di bumi, di Malaysia lah. Kalau kita nak pergi ke Gunung Kinabalu di Malaysia pun tak boleh sesuka hati. Gigi kita akan rasa lain macam lah. Okay. Dalam kapal terbang ni naik ke altitud yang lebih tinggi. Okay. Jadi perubahan tekanan tu sangat banyak. Jadi dalam kapal terbang tu sendiri dia mengitarkan semula oksigen. Udara dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi. Kita nak oksigen je sebenarnya. Kalau kepekatan oksigen tu berkurang, maka tekanan pun akan berkurang. Okey, mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi untuk mengelak dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Nak pergi Mekah ke apa ke tak? Pergi Mekah perjalanan dia lebih kurang 8.5 jam. Okey. Jadi kita kena terbiasa dengan tekanan rendah dalam kapal terbang. Kalau ikut dalam kapal terbang tu sebabkan dia ada sistem aircon apa semua dah, kita tak rasa sangatlah perubahan tekanan atmosfera tu. Cuba awak buka tikar ke, buka ada lubang ke dalam tu, awak akan rasa perubahan yang sangat melampau lah. Okey, tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, dalam permukaan laut pun bahaya juga. Laut dalam, bukan semua hidupan boleh berada di situ. Tak. Kalau ikan kembung, ikan selayang tak, dia adalah hidupan di permukaan. Kalau dia masuk dalam, dia sendiri pun tak boleh hidup walaupun dia tu duduk dalam air dah. Tapi dia tak boleh menyelam dengan lebih dalam. Sebab apa? Sebab kulit dia tak tahan dengan tekanan. Okey. Semua yang ada pada hidupan di laut dalam tu adalah hidupan yang berkulit yang keras lah. Okey, yang boleh tahan tekanan. Okey, penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. 1 atmosfera ataupun 1 tekanan atmosfera bersamaan dengan 10 meter air. Kita duduk dalam kedalaman 10 meter air. Itu tekanan 1 atmosfera. Kalau kita masuk 10 lagi, maksudnya kita doublekan tekanan atmosfera tu. Itu adalah setara dengan dia lah. 1 atmosfera bersamaan 10 meter air. Okay.
kesan kedalaman terhadap keadaan aras ke atas manusia dalam keadaan aras kedalaman lampau. Okey, tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan kalau kita masuk dalam kedalaman yang tinggi. Okey, gas nitrogen melarut dalam darah. Fikiran menjadi tidak jelas. Pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu dan salur darah jika tekanan dikurangkan jika terlalu lampau. Okey, penyelam tip dia adalah membuat latihan fizikal untuk menyesuaikan badan persekitaran tekanan tinggi sebelum menyelam. Memakai suit penyelam untuk melambatkan kehilangan haba dari badan. Okey, naik semula dengan perlahan ke permukaan laut supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk dalam tisu dan salur darah. Kapal selam pun begitu juga. Kapal selam ni walaupun dia buat daripada besi, dia tak boleh menyelam lebih pada hak dia. Dia ada hak dia. Okey. Dibuat daripada keluli atau titanium dengan keratan rentas membulat menahan tekanan sekeliling yang tinggi. Okay? Tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Okay? Seorang penyelam boleh menyelam sehingga 30 meter. Seorang penyelam tu boleh, maksimum dia 30 meter je. 4 kali ganda tekanan atmosfera. Okey. Kapal selam, sebab apa dia kata kalau kedalaman 10 meter 4 kali atmosfera? Tadi 1 atmosfera bersamaan dengan 10 meter. Sebab apa dia kata gitu? Okey, katakanlah ni dasar laut. Ni permukaan laut. Okey, di permukaan laut ni ada dah tekanan atmosfera daripada udara bersamaan dengan 10 meter air. 10 meter air H2O. 10 meter H2O. Di permukaan tu 10 meter H2O dah. Bila dia masuk lagi pada kedalaman 30, 10 meter ni 1 ATM. Bila dia masuk 30 meter, sini 30 meter, bersamaan dengan 3 ATM. Tak? Di permukaan ni 1 tambah 3, maka dia akan jadi 4 ATM. Sebab tu dia kata 4 ATM sini. Okay. Di permukaan air tu 1 ATM dah. Sebab udara. Okay. Masuk pula hot air 3 ATM, jadi jumlah dia adalah 4. Okay. Penyelam profesional boleh berkhidmat sebagai tentera laut bekerja sebagai penyelam komersial untuk menjadi jurulatih rekreasi di laut. Selain pengetahuan teori dan kemahiran, penyelam profesional perlu menjalani latihan intensif. Awak nak jadi jurulatih scuba diving. Scuba diver tak? Nak scuba diving, awak kena bukan bodoh-bodoh gitu ya, kena ada latihan yang cukup kuat. Cukup banyak lah untuk awak tu ready dengan perubahan tekanan yang berlaku. Boleh tak? Baik tak? Kau tak tahu benda ni? Boleh ke faham? Cikgu. Boleh. Oh, cikgu. Cikgu. Kita tengok latihan sikit. Kenapa? Awak kenapa nak tengok cikgu bagi berpang tu? PDF tu. Kira masuk ke sekali yang dalam tekanan atmosfer kan? Masuklah. Okey, kita tengok pengerak lah. Tengok nombor 15. Okey. Soalan biasa ni, biasa kita jumpa ni. Kalau awak pergi banyak lah soalan ni. Ketempatan Merkuri adalah 1.4 dari 10.04 dan tekanan atmosfera 75 cm Hg. Tadi milimeter. Kalau milimeter 750, kalau sentimeter 75. Berapakah atmosfera dalam unit Pascal? Okey.
Hg ni mercury. So mercury cecair, P sama dengan H rho G. Okay. H dia, ketinggian dia adalah 75 cm bersamaan dengan 0.75 meter. Memang kena tukar meter tu kan? Ya, kalau pengiraan dalam unit SI dia adalah meter. Okay, rho 1.4 darab 10 kuasa 4 G 9.81. Okey, so jawapan dia adalah 0.75 darab dengan 1.4 eksponen 4 darab dengan 9.81 103,005. Okey. Sini tak ada. Sini sebab dia guna soalan ni, soalan lama ni, dia guna 10 ni. 10. Jadi kita tak pakai 10, kita pakai 9.81. So paling dekat dia adalah ni ya. 1.05. Sebenarnya 1.03. Cikgu. Ya. Oh, dalam soalan cikgu bagi kira guna 10 kot lah. Yang G. 3 dengan 10. Sebab kita guna 9.81 tak dapat. Dah dapat. Sebab soalan lama. Waktu baru 9.81 lah. Pecutan graviti bumi. Ni nak guna mana kalau buat soalan tu? Kalau untuk KSSM ni semua dia guna 9.81. KSSM. Kalau KBSN dulu tu 10. Jadi untuk soalan ni awak ambil nilai yang terdekat dengan dia lah. Okey. Rajah menunjukkan sebuah barometer mercury. Berapakah tekanan pada titik X? Titik X. Tekanan atmosfera 75 cm. Okey. Tekanan atmosfera tu maksudnya sini lah. Sini 75 cm. Lepas tu X ni dia duduk dalam lagi pula. 10 pula. So 75 tambah 10 85. Jadi nak tukar kepada jumlah tekanan dia adalah 75 tambah 10. Jadi 85 cm Hg. Kalau dia tukar kepada Pascal, kaedah dia sama macam tadi juga. P sama dengan H rho G. H ni akan jadi 85, iaitu 0.85 darab dengan 1.4 darab 10 kuasa 4 darab dengan 9.81. So dapatlah dalam unit Pascal akhirnya. Boleh? Boleh ya? Cikgu. Ya. Yang guru tadi 1.4 darab 10 kuasa 4, cikgu ambil mana? Ke memang bagi dia beri dalam soalan. Dia beri dalam soalan ketumpatan dia ni. Rho. Ketumpatan. Saya ambil sini. Kenapa Dia sebut beri dulu? 1.4 darab 10 kuasa 4. Ini dia akan beri dalam soalan yang jangan risau. Okey. Untuk soalan ni boleh pelik sikit Tengok Rajah menunjukkan sebuah barometer ringkas. Okey, barometer ringkas. Tekanan atmosfera adalah 76 cm. Okey. Kalau bekah ni, lepas tu ada ni kiri. Sepatutnya kalau dalam ni vacuum, tinggi dia ni adalah 76. Okey, tapi sini bukan vacuum. Dia tercampur dengan udara. Maksudnya ada udara sini. Maksudnya udara tu ada tekanan. Tak?
Bila ada tekanan, Allah, bateri running perlu kan. Bila ada tekanan, dia tak jadilah 76. Dalam soalan ni jadi 60. Jadi berapa tekanan udara tu? 16. 16. So, daripada 76 turun 60, maksudnya ada udara yang mempunyai tekanan udara dia adalah 16. So, jawapan dia A. Awak kena tahu. Asal ni kalau vacuum tu, vacuum kosong tekanan dia. Kalau ada campur dengan udara, udara tu ada molekul dia ada berat, dia ada tekanan, maka dia tak jadilah 76, dia akan jadi kurang daripada 76. Boleh? Itu caranya. Saya menunjukkan sebuah barometer ringkas. Ruang vacuum di dalam tiub diisi dengan gas X pada tekanan 20 cm Hg. Berapakah tinggi H? Okey, dia kata ruang vacuum tu sepatutnya ruang vacuum tapi ada gas X. Ya, tekanan dia 20 cm Hg. Berapakah tinggi H? Berapa tinggi baru dia ni? Siapa tahu? 55. Okey, daripada 75, asal dia 75 sebab apa? Sebab ada gas X ni kita kena tolak dengan 20. Maka tinggi baru dia adalah 55. B jawapan dia. Boleh faham tak? Faham. Faham. Jadi, itu je lah untuk minggu ni. Minggu depan cuti. So, kita akan jumpa naik sekolah pula. Yeah. Boleh? Hari ni saya nak beri juga apa tu, latihan sikit boleh? Boleh. TOV buka sekolah je lalu. TOV bulan 5 lah. Tahun raya. Lepas hari ke? SPM bila tu? SPM tahun depan. Macam tahun ni pun. Confirm tahun depan. Confirm tahun depan. Sebab saya dengar dah pengaruh cakap hari tu. Nak habis awal tu. Tak boleh kot. Sebab masa COVID ni lah, kita tak boleh nak kata benda. Soalan berapa dah SPM 2020 ni pun tak settle lagi. Sebab kita market online ni tunggu dia scan dulu, baru dia upload, baru kita boleh market. Jadi sebab calon beratus-ratus ribu, subjek pun pula banyak, bukan satu kertas saja, 3 kertas. Kalau macam sejarah 3 kertas. Jadi dia upload. Sekarang ni saya baru ada 40 skrip baru. Minta kita nak ke? Dekat 3 minggu dah baru 40 skrip. Sebab apa? Sebab tunggu dia duk upload. Satu. Dia kena scan satu. Bukan mudah lah. So awak kena bersabar. Batch awak ni lagi special saya rasa. Sebab berada di sekolah dah sikit masa. Peksa online kot. Tak tahulah. Wallahualam. Okay, so saya berhenti sini dulu lah. Kita jumpa pada next kelas pula, insyaAllah. Okay. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.